Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 2 hari ini. Apa khabar anak-anak cikgu di luar sana? Adakah anda sudah bersedia untuk belajar sejarah tingkatan 2? Jangan ke mana-mana. Stay tune bersama dengan Cikgu Linda. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah. Hari ini kita akan belajar tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita sudah masuk ke subtopik 5.2. Kita akan lihat apakah faktor-faktor yang membolehkan Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang gemilang dan termasyhur pada suatu ketika dahulu. Adakah anda sudah bersedia? Jangan lupa sediakan buku catatan, buku nota dan juga alat tulis untuk membuat nota yang akan dipelajari selepas ini. Nak tahu tak? Inilah asal-asalnya pelabuhan Melaka. Cuba perhatikan di kawasan ini. Kawasannya adalah sebuah perkampungan nelayan di mana kita telah pelajari dalam subtopik 5.1. Cuba perhatikan kampung ini. Sebuah perkampungan nelayan yang mana terdapat ramai pedagang-pedagang kecil-kecilan, pedagang-pedagang setempat datang berdagang singgah di Sungai Bertam pada waktu ini. Pada waktu ini pelabuhan Melaka tidaklah orang kata besar seperti selepas Kesultanan Melayu Melaka menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang termasyhur. Inilah keadaan apabila Melaka telah gemilang, telah terkenal di serata dunia. Ramai pedagang-pedagang yang datang daripada timur dan barat datang ke Melaka untuk beraktiviti berdagang. Selain aktiviti berdagang, terdapat juga aktiviti penyebaran agama Islam telah berlaku di negeri Melaka. Perhatikan kesibukan di pelabuhan Melaka ini. Perhatikanlah, cubalah anda lihat betapa meriahnya suatu ketika dahulu di pelabuhan Melaka. Terdapat ramai pedagang-pedagang luar yang datang. Dapatnya pendakwah-pendakwah Islam yang datang untuk menyebarkan agama dan ada yang datang untuk berdagang. Ya anak-anak, inilah Bandar Melaka suatu ketika dahulu. Cuba anak-anak lihat sebuah istana yang besar, yang indah pada suatu ketika dahulu. Inilah Limbungan Melaka. Kita kata pelabuhan yang penuh dengan kapal-kapal besar yang datang daripada pelbagai negara, daripada timur dan barat, yang membolehkan Melaka terkenal di seluruh antara bangsa. Apa yang kita akan pelajari hari ini adalah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, di mana kita akan fokuskan kepada dua aspek utama. Kita nak tengok apakah faktor-faktor yang membolehkan Kesultanan Melayu Melaka terkenal. Dan yang kedua, kita akan tengok kepada aspek-aspek kegemilangan. Untuk pengetahuan anak-anak semua, faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, kita akan lihat kepada 3 perkara. Perkara pertama yang kita akan pelajari adalah kepimpinan raja, sistem pentadbiran dan yang terakhir sistem perundangan. Manakala bagi aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, kita akan lihat kepada pembentukan Empayar Melaka. Kita akan lihat penyebaran agama Islam ke negeri Melaka. Kita akan lihat kepada pusat perdagangan, pengurusan perdagangan, dan yang terakhir kita akan lihat kepada hubungan luar yang terjalin di antara Kesultanan Melayu Melaka
dan negara-negara luar. Sebelum cikgu meneruskan tajuk ini ya anak-anak, cikgu hanya akan fokuskan kepada topik ini sahaja, faktor kegemilangan terlebih dahulu untuk pelajaran pada hari ini. Cikgu nak anak-anak boleh membezakan 3 faktor kegemilangan ini yang menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang terkenal dan gemilang. Sudahkah anak-anak bersedia? Sama dengan Cikgu Linda belajar sejarah. Anak-anak kenal siapakah ini? Ya, inilah Parameswara. Ya, seperti yang anak-anak telah pelajari dalam subtopik 5.1. Parameswara datang singgah di Sungai Bertam dan akhirnya menjadikan Melaka sebuah pelabuhan terkenal dan Melaka menjadi tempat yang paling sibuk pada suatu masa dahulu. Perkara pertama yang kita akan pelajari di dalam faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka adalah kepimpinan raja. Kita akan lihat apa yang dikatakan tentang kepimpinan raja sehingga membolehkan Melaka itu terkenal. Melaka menjadi sebuah Melaka menjadi sebuah bandar yang masyhur pada suatu ketika dahulu. Ya, pada waktu itu raja adalah ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa tertinggi. Yang pertama, kita akan lihat daripada keturunan Raja Palembang. Kedua, peranan raja yang unggul. Ini ilustrasi. Yang ketiga, kita akan lihat daulat dan alat kebesaran raja. Dan yang terakhir, kita akan lihat kepada kewibawaan raja itu sendiri. Ini adalah 4 aspek yang kita akan lihat di dalam kepimpinan raja di negeri Melaka. Kita akan lihat yang pertama iaitu keturunan Raja Palembang, di mana pemerintah Melaka pada waktu itu berasal daripada zuriat yang berketurunan anak Raja Palembang, di mana ia adalah bersusur galut daripada Iskandar Zulkarnain. Ini adalah berdasarkan teks Sulalatus Salihin. Maksudnya, keturunan Sultan ataupun kata pemerintah Melaka berasal daripada keturunan anak Raja Palembang. Susul galur ini memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Sebab dia adalah daripada keturunan Raja Palembang dan ia memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka. Yang pertama di bawah kepimpinan raja. Kedua, kita akan lihat kepada peranan raja yang unggul. Raja mempunyai pelbagai peranan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, di mana raja menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran sesebuah negeri. Raja adalah ketua angkatan tentera. Raja akan mengetuai hubungan diplomatik yang terjalin di antara kerajaan-kerajaan luar. Raja juga akan menyelaraskan kegiatan ekonomi sesebuah negeri tadi. So ini ada di negeri Melaka. Raja menjadi ketua agama Islam dan raja akan menegakkan keadilan. Ya anak-anak, inilah 6 peranan raja. Raja akan memantau, raja akan memastikan semua ini dilaksanakan dengan baik dan adil. Yang ketiga, kita akan lihat kepada daulat dan alat kebesaran diraja. Yang pertama
anak-anak tahu kan bahawa kepimpinan raja dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka. Kita serta pelbagai institusi kerajaan seperti kita ada adat istiadat istana dan kita ada alat-alat kebesaran di raja. Daulat adalah kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat akan mengakui kedaulatan raja dengan memberikan taat setia sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Inilah yang seperti berlaku sekarang. Kita taat setia kepada raja kita. Antara alat kebesaran di raja adalah seperti cap mohor, nombat, keris, lembing dan mahkota. Alat kebesaran ini sangat penting dan ia digunakan sewaktu upacara adat istiadat pertabalan, perkahwinan dan kemangkatan raja. Konsep daulat, adat istiadat dan alat kebesaran akan menjadikan raja mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa. Dan ini dapat mengukuhkan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka itu. So, dalam tajuk ini, daulat dan alat kebesaran adalah sangat-sangat penting dalam kepimpinan raja. Okey, dengan adanya alat kebesaran inilah pelbagai upacara boleh dilakukan. So, kita sebagai rakyat atau sebagai masyarakat perlulah setia kepada raja dan tak boleh menderhaka walaupun perkara itu kecil. Ya, ini adalah contoh-contoh alat kebesaran yang telah cikgu sebutkan tadi. Okay, cap mohor, ini tombak berambu, ini alat nobat diraja untuk main muzik dan ini adalah pending diraja kita yang raja pakai. Yang keempat, kita akan lihat kewibawaan raja sebagai pemimpin. Raja mempunyai ciri-ciri kepimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Raja inilah yang akan disayangi. Okey, sebab adanya ciri-ciri yang boleh menjaga kebajikan rakyat, mengambil berat dan adil terhadap masyarakat juga penduduk. Okay, raja akan memerintah berdasarkan bidang kuasa yang telah ditetapkan. Okay, seperti di Melaka, okay, kita ada hukum kanun Melaka. Inilah yang akan digunakan dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran kerajaan negeri Melaka. Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah adalah pemerintah yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. So, di sini menunjukkan bahawa sultan mempunyai sikap-sikap yang baik, di mana seorang pemerintah yang menjaga kebajikan dan keamanan negeri Melaka tadi. Dan di sini Sultan Mansur Shah menasihatkan puteranya iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah supaya bersikap adil terhadap rakyat. Dan segala tuduhan mestilah disiasat dengan teliti dan sentiasa bekerjasama dengan pegawai-pegawainya. Okay, supaya negeri Melaka itu akan menjadi sebuah negeri yang terkenal di dalam sistem pemerintahan, pentadbiran. Maksudnya pemerintah yang baik, pemerintah yang ambil berat terhadap rakyat akan disanjung dengan lebih tinggi dan akan dihormati oleh masyarakat. Faktor kedua yang kita akan lihat, di mana Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang gemilang adalah sistem pentadbiran. Sultan Melaka berada di puncak sistem pemerintahan dan pentadbiran. Maksudnya dia akan berada di puncak yang paling atas. Sultan akan berada di bahagian paling atas. Kemudian Sultan akan melantik pembesar untuk membantu Sultan di dalam hal-hal pentadbiran kerajaan negeri Melaka. Kesultanan Melayu Melaka gemilang dengan sistem pentadbiran yang tersusun dan berkesan. Dan inilah yang dijadikan asas kepada negeri lain
sebab dia melihat Melaka menggunakan sistem ini dan berjaya menjadi sebuah kerajaan yang gemi. Yang pertama, kita akan lihat dalam sistem pentadbiran Melaka ini adalah Melaka menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. Yang kedua, kita ada tugas-tugas ataupun peranan pembesar yang unggul. Dan peranan ini akan membantu Sultan untuk mentadbir. Pertama, kita akan lihat kepada sistem pembesar 4 lipatan. Pada setiap peringkat pentadbiran, pembesar dilantik oleh pemerintah untuk membantu melicikkan pentadbiran. Maksudnya pembesar akan dilantik oleh Sultan. Sultan akan dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Okey, tengok kat sini. Pembesar adalah pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan kampung. Di mana inilah tadi pembesar berempat akan membantu Sultan di bawah pentadbiran kerajaan pusat. Pembesar 8 pergi ke bahagian jajahan, 16 daerah, mukim ke bahagian yang bagi banyak sebab kampung ada lagi banyak kampung-kampung kecil. Okey, faham tak? Ini adalah diagram ataupun gambar lah kita kata. Okay, kita nampak Sultan adalah yang paling tinggi kedudukannya, dia akan berada di atas. Kemudian Sultan akan melantik pembesar-pembesar tadi. Akhirnya adalah pembesarnya bermula dengan berempat, kemudian berlapan, pembesar 16 dan 32. So pembesar ini akan membantu Sultan di bahagian masing-masing. Ada yang bahagian pusat, ada di bahagian jajahan, ada di bahagian mukim, ada juga di bahagian kampung-kampung. Okey, maka negeri Melaka akan menjadi lebih hebat kerana setiap bahagian ada pentadbir ataupun pembesar-pembesar yang membantu pentadbiran Sultan. Okay. Tugas pembesar tadi kan kita ada banyak pembesar kan, tugas pembesar berempat, berlapan, 16, 32. Tapi kat sini kita akan fokuskan kepada, kita lihat tugas pembesar adalah menjaga keamanan kawasan masing-masing yang ditugaskan. Dia boleh kutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah dan dia akan membekalkan tenaga tentera ketika perang dan juga tenaga buruh melalui sistem kerah. Okey, so ada dua sistem kat sini sistem serah dan sistem kerah. Pemerintah Melaka akan mengurniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Okay, contoh kawasan, kita ada kawasan pegangan, kawasan pemakanan. Kawasan pegangan akan diberikan kepada pembesar berempat di bawah Sultan tadi. Kawasan pemakanan iaitu kawasan pembesar jajahan dan peringkat daerah di bawah pembesar berempat. Dan pembesar-pembesar ini boleh kutip cukai di kawasan masing-masing dan hasil cukai tadi mestilah diserahkan kepada pemerintah sebagai ufti. Ini adalah tugas pembesar. Inilah pembesar berempat di mana bendahara, penghulu bendahari, Temenggong dan Laksmana akan membantu Sultan di bawah pentadbiran pusat. So kita tengok tugas bendahara yang adalah sebagai penasihat raja. Dia akan menjadi menteri utama di peringkat pusat, jadi ketua terus angkatan perang, menjadi ketua hakim dan pemangku Sultan. Manakala penghulu bendahari dia akan memungut hasil atau cukai lah. Kemudian dia akan menjadi ketua segala bendahari. Dia akan menjadi ketua urus setia istana dan dia menjadi ketua Shah Bandar. Manakala Temenggong akan menjadi ibarat macam ketua polis dan penjara. Kemudian dia akan menjadi penguat kuasa bandar di kota Melaka. Dan sebagai pegawai protokol istana dan special dia ada jadi hakim di darat. Manakala Laksmana dia adalah ketua angkatan laut, pengawal peribadi raja, ketua duta, ketua utusan keluar negara dan hakim di laut. Inilah tugas-tugas ataupun peranan
pembesar berempat, di mana tugas dia lagi besar. Dalam membantu sultan untuk memastikan pentadbiran dan pemerintahan sultan menjadi hebat. Dan negeri akan menjadikan Melaka jadi lebih gemilang dengan ada sistem yang lebih sistematik ini. Untuk pengetahuan anak-anak cikgu, pembesar berempat adalah pembesar peringkat pusat. Selepas sultan ada pembesar berempat, dia akan bantu sultan di bahagian ataupun di peringkat pusat, di mana adalah tonggak utama pentadbiran di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ini sangat pentinglah tugas pembesar berempat ni. Siapakah mereka? Inilah tadi kan cikgu dah ajar disebutkan, kita ada bendahara, penghulu bendahari, temenggong dan laksmana. Kita kenali dia sebagai orang kaya berempat. Yang ketiga, pentadbiran sistem pembesar empat lipatan yang mantap ini telah membawa kepada keamanan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Sebab apa keamanan? Tadi kita ada polis kan, ketua polis, kita ada ketua penjara. Selain itu dia ada hakim di darat dan hakim di laut. Bila kita ada buat salah, ia akan dibicarakan dan dapat menjadikan negeri Melaka tadi makmur dan aman. Corak pentadbiran Melaka ini diwarisi dan kemudiannya digunakan oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu yang lain. So kerajaan Melaka, dia punya sistem ini dijadikan kata benchmark ataupun asas kepada kerajaan lain untuk membentuk sebuah kerajaan yang maju juga seperti negeri Melaka. Kita patut berbangga dengan kestabilan sistem pentadbiran negara kita pada masa ini, yang mana ia dimantapkan daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Dengan adanya sistem inilah kita dapat lihat pentadbiran negara pada masa ini. Kita ada di negeri kita ada sultan. Sultan ada, selain sultan di bawah dia ada pembesar-pembesar yang membantu kerajaan, yang membantu negeri masing-masing. Begitu juga dengan pentadbiran negara kita. Adanya yang di Pertuan Agong, adanya Perdana Menteri, dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang lain untuk memastikan negara kita ini aman, makmur dan gemilang dan terkenal di serata dunia. Yang terakhir, kita akan lihat di dalam faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka adalah sistem perundangan. Apakah jenis undang-undang yang digunakan oleh Sultan Melaka untuk memastikan Melaka ini berada dalam keadaan aman, selamat untuk mentadbir, untuk memerintah negeri sendiri. Dia memperkenalkan sistem perundangan yang mantap di mana dapat melonjakkan Kesultanan Melayu Melaka ke arah yang lebih gemilang. Antara undang-undang tersohor yang digunakan di Kesultanan Melayu Melaka, kita ada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. So boleh bezakan Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. So ini lebih kepada aktiviti perdagangan di laut, di kata pelabuhan, dan ini lebih kepada pemerintahan ataupun pentadbiran kerajaan. Hukum Kanun Melaka. Kita akan lihat, yang pertama kita akan lihat adalah Hukum Kanun Melaka. Kedua, kita akan lihat Undang-Undang Laut Melaka. Tiga, kita akan lihat Undang-Undang Adat. So ada tiga lah undang-undang, ataupun sistem perundangan yang digunakan pada waktu ini. Pertama, kita akan lihat kepada Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ini ditulis sewaktu pemerintahan Sultan Muzaffar Shah 1446 hingga 1456. Kemudian ia disusun ataupun ditambah baik semula sewaktu pemerintahan Sultan Mahmud Shah di antara tahun 1489 hingga 1511. Hukum Kanun Melaka ini terdapat 44 fasal ataupun perkara lah dalam Hukum Kanun Melaka kan, dalam kitab dia, dalam buku dia ada 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan juga
pembesar. Maksudnya kalau kita sekarang kita kata 44 topik lah kan. Okay, dalam satu kitab itu. Okay, tapi inilah perkara-perkara yang dibincangkan, yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Selain daripada hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar, terdapat juga hukum-hukum Islam di dalam hukum kanun Melaka. Okay, yang adalah berkaitan dengan undang-undang jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. So dalam hukum kanun Melaka ni ada pelbagai bab-bab yang akan digunakan sewaktu pentadbiran kita lah. Adanya hukum kanun Melaka ini, Sultan dapat mewujudkan keamanan dan kemakmuran dan juga keselamatan rakyat akan lebih terjamin. Okay, maksudnya masyarakat dan rakyat yang berada di negeri Melaka akan berasa dilindungi, akan berasa safety kerana apabila ada pihak yang buat salah, ia akan diadili. Okay, kita ada hakim tadi kan, hakim di darat. Okay, kita ada pembesar tadi kan. Kemudian kita merujuk kepada hukum kanun Melaka inilah untuk menjatuhkan hukuman. Okay, jika ia berkaitan dengan jenayah. Okay, maksudnya hukum kanun Melaka ini akan dijadikan rujukan. Okay, dan jenayah tadi akan dapat diatasi dengan baik dan terurus dan dapat berkurang lah. So masyarakat, rakyat kat situ dapat hidup dengan selesa, aman, damai. Dan ini contoh hukum kanun Melaka yang ditulis dalam bahasa Jawi. Okay, yang berkaitan ada 44 perkara kan dalam kitab ini. Okay, ada berkaitan dengan hukum Islam, berkaitan jenayah, ada berkaitan dengan tugas raja dan pembesar. Okay, semua termaktub dah tertulis di dalam hukum kanun Melaka. Sultan akan baca dan gunakan lah hukum ni sebagai orang kata kitab lah untuk mentadbir negeri Melaka. Kedua, kita akan lihat kepada Undang-Undang Laut Melaka. Okay, Undang-Undang Laut Melaka ini ditulis pada zaman Sultan Mahmud Shah, di mana tujuan diwujudkan Undang-Undang Laut Melaka adalah untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Ini lebih kepada pelayaran dan aktiviti perdagangan, sebab tu nama dia Undang-Undang Laut Melaka. Tak ada yang kedua. Okey, terdapat 25 fasal atau perkara di dalam Undang-Undang Laut Melaka yang mana ada berkaitan di laut, tertib nak berniaga dan tata cara berjual beli. Kandungannya juga selain daripada yang di atas ni, dia juga bertanggungjawab, dia juga ada ceritakan berkaitan dengan tanggungjawab nakhoda, anak kapal Kiwi dan Shah Bandar. Apakah tugas mereka di dalam hukum, di dalam Undang-Undang Laut Melaka ini. Maksudnya 25 fasal ini menerangkan pelbagai perkara. Dengan adanya Undang-Undang Laut Melaka ini, kesan dia membolehkan aktiviti perdagangan di Melaka itu berjalan dengan lancar dan adil, dan ia dapat memberikan keyakinan kepada pedagang-pedagang luar untuk datang berdagang kerana pelabuhan Melaka diurus dengan baik, dengan teratur, dengan adil. Maksudnya dengan adanya Undang-Undang Laut Melaka ini, lebih mudah pentadbiran ataupun pemerintahan di pelabuhan Melaka diurus dengan teratur dan terancang. So maksudnya ada kitab lah untuk mereka, kita kata lihat dan rujuk di sini. Ini adalah contoh kitab Undang-Undang Laut Melaka. Ada 25 fasal. Kita akan lihat yang terakhir, iaitu Undang-Undang Adat. Undang-Undang Adat ni dia guna adat Temenggung. Di mana ia diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Sebab tu nama dia Undang-Undang Adat. Undang-undang ini berkaitan dengan pemerintahan, pewarisan tata, perkahwinan, pewarisan harta dan perundangan. Ianya berkaitan dengan sistem penggantian sultan, di mana tahta kerajaan akan diwarisi oleh anak lelaki sulung. Sebab pewarisan tahta. So nak ganti sultan, apabila sultan mangkat, kita akan ambil anak lelaki yang pertama.
Dengan mengamalkan undang-undang adat ini, maka kuasa tertinggi terletak di tangan sultan atau raja di dalam sistem pemerintahan beraja ini. Yang terakhir, ia membolehkan sistem pewarisan tahta dilakukan dengan secara teratur. Maksudnya kita dah tahu dah, anak lelaki yang sulung akan mewarisi tahta, maka dapat dilakukan dengan teratur lah. Selain itu kita ada hal-hal perkahwinan, kan adat-adat Temenggung ini yang kita amalkan sekarang lah. Kecuali Negeri Sembilan dia mengamalkan adat pepatih. Kalau negeri lain daripada Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, Selangor, semua ikut adat Temenggung, di mana anak lelaki sulung akan dijadikan pewaris ataupun menggantikan sultan. Ya, anak-anak, cuba anak-anak perhatikan di sini, kepimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang mantap dan kesungguhan melaksanakan sistem undang-undang telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Anak-anak dah belajar tadi 3 faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kita dapat lihat kepimpinan raja tadi. Yang kedua, kita dapat lihat daripada aspek sistem pentadbiran, dan yang ketiga kita tengok tadi undang-undang yang digunakan. Dengan ada 3 perkara ini dapat menjadikan Melaka itu terkenal dan gemilang dan dikenali sehingga ke antara bangsa. Maksudnya di sini, di dalam sebuah negeri, raja yang berwibawa ataupun pemerintah yang hebat sangat penting untuk mentadbir negeri masing-masing. Kemudian dia mentadbirlah dengan cara baik, dengan cara berhemah, dengan cara adil, menjaga kebajikan masyarakat, menjaga kebajikan rakyat-rakyat negeri dia, maka dia akan disanjungi, maka dia akan disukai. Dan kita akan menggunakan undang-undang yang telah termaktub di bawah kerajaan negeri ataupun undang-undang negara kita. So, perhatikan, sama seperti zaman dahulu kerajaan Melaka menggunakan mempunyai raja yang berwibawa, pentadbiran yang hebat, begitu juga perkara yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia kita sehingga sekarang. Cuba perhatikan, setiap negeri mempunyai raja, mempunyai sultan yang hebat-hebat, mentadbir negeri. Macam mana nak meningkatkan ekonomi, kemudian dibantu oleh pembesar-pembesar negeri ataupun menteri-menteri di dalam negeri masing-masing, dan gunakan undang-undang yang telah termaktub, supaya ia dapat undang-undang ini diguna sama oleh semua negeri secara adil. Tak ada negeri Kelantan lain, negeri ni lain, tak adalah macam tu. Bila kita kata satu Malaysia. Bila kita dapat membentuk kegemilangan masuk kat sini, bila negeri kita aman, makmur, semuanya dalam keadaan baik, maka ia akan menjadikan politik kita stabil. Ekonomi kita dijana dengan baik. Maksudnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan kesejahteraan hidup akan terbela. Maksudnya rakyat hidup dalam keadaan aman damai, tak ada yang susah. Maksudnya semuanya dalam keadaan yang baik seperti kita sekarang, Yang apa yang diamalkan pada zaman dulu juga sebenarnya digunakan lagi sehingga hari ini. Oleh itu, sewajarnya lah sebagai seorang rakyat Malaysia ataupun sebagai rakyat Malaysia, kita semua mematuhi dan mendaulatkan undang-undang kerajaan kita, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan negara kita, supaya negara kita berada dalam keadaan yang gemilang seperti negeri Melaka pada suatu masa dahulu. Negeri kita ataupun kerajaan kita Malaysia terkenal di mata-mata dunia. Bila terkenal maksudnya terkenal ke arah kebaikan. Sebab itulah
pentadbiran ataupun kita kata kepimpinan raja dan pentadbiran sesebuah kerajaan itu amat-amat penting. Dengan adanya pemimpin yang hebat, dia akan menjadikan sebuah negeri itu ataupun kerajaan negara kita sebuah negara yang hebat. Okey, rakyat akan membantu. Okey, rakyat akan kata berganding bahu, okey, untuk membentuk negeri kita ataupun negara kita maju ke hadapan. Okey, cikgu rasa setakat ini sahaja topik yang kita akan pelajari ya. Cikgu nak anak-anak ingat, video ini hanya menerangkan satu fasa sahaja, iaitu berkaitan dengan faktor kegemilangan. Anak-anak ingat 3 faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, video ini telah menerangkan secara terperinci. Cikgu harap video ini berguna untuk anak-anak dan bermanfaat untuk kita semua untuk memastikan negara kita akan terkenal dan dikenali sehingga ke serata dunia dan sehingga pada masa akan datang. Oleh itu, cikgu harap anak-anak dapat membuat nota-nota ringkas atas penerangan cikgu tadi. Dan di akhir kata, cikgu harap anak-anak dapat subscribe, like dan share video ini kepada rakan-rakan. Okey, supaya video sebagai tanda sokongan anak-anak kepada Cikgu Linda. Okey, sehingga kita berjumpa lagi, kita akan teruskan video yang kedua nanti. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Take care.